Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada malam ni untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ni dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji jilid yang pertama, iaitu kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Kita dah bicara sebelum ni sunat-sunat mandi, sunat-sunat mandi. Malam ni kita masuk pula cara mandi. Kita masuk cara mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Cara mandi. Jadi mandi ini kita ulang-ulang kali. Tiap hari sekurang-kurangnya kita di Malaysia ni 3 kali ikut Tuan Haji no. Sehari 3 kali. Ataupun kurang-kurang sekali kita mandi. Nak kata tak mandi tu Rambi kata kadang-kadang juga no. Tetapi setengah-setengah negara yang kadang-kadang mereka berhari-hari tak mandi. Kerana apa? Kerana air yang tak ada. Kerana air yang tak ada. Tu kita sebut dah sebelum ni, hak Allah untuk mandi ialah seminggu sekali. Kewajipan mandi hak untuk Allah Subhanahu wa taala sekurang-kurangnya mandi seminggu sekali, iaitu pada hari Jumaat. Tapi tak berlaku di tempat kita. Sekurang-kurang kita mandi sekali lah. Tujuan kita mandi pun dah kita sebut sebelum ni. Tujuan kita mandi ada kalanya mandi tu sunat dan juga mandi tu wajib. Sama ada mandi yang kita mandi tu jadi sunat ataupun jadi wajib. Cuma
kadang-kadang kita salah gunakan mandi, menjadi mandi itu hanya harus sahaja, tak dapat apa-apa, kerana nak membezakan di antara mandi iaitu mandi ibadat dan adat di atas niat sahaja. Kita hari-hari mandi, tapi rugi kerana kita mandi tu adat sahaja. Tapi kita kena ubah mandi yang kita mandi tu mandi yang hak kita nak jadi pahala. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat dan balasan mengikut apa yang kita niat. Jadi pagi-pagi kita mandi tujuan apa? Tujuan kita nak membersihkan tubuh badan kita. Tujuannya untuk nak beribadat kepada Allah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Kerana mandi itu membersihkan tubuh badan kita. Sebab dalil yang kita pernah sebut sebelum ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang bertaubat dan suka kepada orang yang bersih. Allah suka dua, membersih dalaman dan juga membersih luaran. Kalau hak dalaman iaitu sifat-sifat maknawiyah, sifat-sifat keji yang ada dalam jiwa kita, kita nak kena bersih juga. Cuma nak bersih dengan hak dalaman tu tak memadai dengan mandi, iaitu membersih dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sembahyang kita ni alhamdulillah lah, kalau orang yang sembahyang insya-Allah dalam duduk antara dua sujud dia baca Rabbir firli wa'fu anni. Kan kita duk minta ampun. Tu untung kita sembahyang ni sekurang-kurangnya dalam sembahyang kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak bersih hak dalaman. Kerana hak dalaman ni pandangan siapa? Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak nampak keaiban dosa-dosa yang kita buat ni, nampak tak dosa tu? Tak nampak. Agak-agaknya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agak kalau nampak tuan-tuan, saya pun tak main malam ni. Malu dekat tuan-tuan. Sama juga dengan tuan-tuan, kalau keaiban dosa-dosa yang kita buat tu nampak, pakat-pakat tak main. Allah Subhanahu wa taala tutup keaiban kita. Kerana masih lagi diberi peluang sebelum nyawa kita sampai ke halqam, sebelum nyawa kita sampai ke al-ghargharah, sekurang-kurangnya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebut sebelum ni, tuan-tuan ingat lama lah sebut, yang bunuh 100 orang, ingat tak? Yang bunuh 100 orang. Kita dalam masjid ni, saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang pernah bunuh 100 orang? Tolong angkat tangan. Tak pernah no? Ustaz bukan kata bunuh orang, Ustaz nak bunuh tikus pun rasa kesian. Sedangkan tikus tu boleh bunuh. Kita nak bunuh tikus pun kita rasa apa kesian nak bunuh kat tikus tu. Walaupun binatang tu binatang perosak, boleh bunuh kalau dia mai rumah kita, ganggu rumah kita, makan kapek kain kita boleh bunuh. Tu pun kadang-kadang kita tahan perangkat, kena tikus tu bunuh tak. Kadang-kadang orang yang berani dia bunuh. Saya tak bunuh tuan-tuan, kesian nak bunuhmu, buat pi dalam hutan tu, pi lepas dalam hutan habak kat tikus tu, tikus ni saya nak bak kat hang ni, jangan mai rumah saya ni, saya lepas kesian nak bunuh dia. Walaupun boleh bunuh. Dia kata, ustaz ambil yang kena perangkat tu, ustaz pi dalam parit, rendam dalam parit tu, bagi dia mampu. Tu pun kita tak sampai hati, tambah-tambah kita nak bunuh orang. Nabi sebut yang bunuh 100 orang. Mai jumpa orang alim, tanya kepada orang alim, wahai orang alim,
saya dah bunuh 100 orang. Adakah Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa saya? Orang alim tu kata Allah akan ampunkan dosa kamu dengan 2 syarat. Yang pertama ni, kamu tinggal ni tempat yang kamu bunuh ni, kamu tinggal ni tempat yang kamu buat maksiat tu, kamu pi tu tempat mengaji tu, tempat menuntut ilmu. Dia seronok tuan-tuan. Dia seronok, dia akan seronok. Dia kata Allah Subhanahu wa taala nak ampun dosanya. Dia berjalan menuju kepada tempat majlis ilmu, belum sampai tempat majlis ilmu dia mati tuan-tuan. Kita malam ni sampai dah majlis ilmu? Sampai dah. Bunuh dah 100 orang? Tak pun. Tapi hamba ni bunuh 100 orang, belum lagi sampai tempat majlis ilmu dia mati tengah jalan. Berebut malaikat, satu malaikat nak bawa dia ke syurga, satu malaikat nak bawa dia ke neraka. Kerana apa? Kerana dia nak taubat tu, malaikat nak bawa dia ke syurga. Yang satu lagi nak bawa ke neraka kerana dia bunuh 100 orang. Allah Subhanahu wa taala utuskan pula satu malaikat untuk mengadili hamba ni. Diukur-ukur tempat yang dia bunuh, tempat yang dia nak pergi mengaji, lebih hanya 1 jengkal sahaja. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba ni bawa masuk dalam syurga. Tu kita Allah tu Maha Pengampun. Nah, tu Allah tu Maha mengampun. Hak itu hak bersih, hak dalaman. Hak luaran juga kita nak kena bersih. Sebab apa? Termasuk dalam syarat sah sembahyang. Sebab bersih ni termasuk bersuci ni ialah syarat sah sembahyang kita. Kalau kita tidak membersihkan badan, ada najis, ada kotoran yang menyebabkan sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan rukun sembahyang, dia syarat sah sembahyang. Salah satu syarat ialah menghilangkan najis pada pakaian, menghilangkan najis pada badan, menghilangkan najis pada tempat yang kita letakkan ketika sembahyang. Jadi malam ni kita nak bicara lah, iaitu 2, iaitu sunat mandi dan wajib mandi. Kita duk mandi selalu lah. Cuma hak bezanya sebelum ni kita mengangkat hadas kecil, iaitu itibari pada anggota-anggota tertentu. Dan kita sebut dulu ni, iaitu mengangkat hadas kecil ialah itibari pada anggota-anggota tertentu. Apa dia? Membasuh muka. Kan kita beruduk, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki hingga ke buku lali. Ustaz tu telinga sah? Telinga sunat. Ni hak fardu wuduk. Kadang-kadang kita tak tahu, dia ingat telinga juga fardu wuduk. Basuh telinga tu adalah sunat. Bagi kita Imam Syafi'i sunat basuh telinga. Tapi alhamdulillah lah kita tak pernah tinggal di Malaysia ni. Alhamdulillah. Itibari pada anggota-anggota tertentu kalau berwuduk. Tetapi kalau mandi wajib itibari kepada seluruh badan kita, tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Tuan-tuan ingat dah kita belajar dulu Al-Jabair Al-Asa'i. Kan lupa dah. Al-Jabair Al-Asa'i. Lama dah belajar tu. Awal-awal dulu ni. Balutan pada anggota yang luka, balutan pada anggota yang patah. Kalau ada balutan, mandi wajib. Lepas tu hak balutan tu ganti dengan bertayamum. Ada tuan-tuan mai jumpa ustaz, nak tanya ustaz ni, saya buat operation di perut ni, baru ada balutan di perut ni, saya hanya bertayamum boleh tak ustaz? Dia hanya bertayamum, dia tak mandi. Dia bertayamum, dia mandi tu hanya tayamum saja. Saya kata tak boleh. Kan kita belajar hari itu Al-Jabair Al-Asa'i ni berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang pi musafir. Dalam musafirnya kepalanya kena batu. Tuan-tuan ingat dulu kita dah belajar dah. Hadis yang panjang cerita sahabat-sahabat pi musafir. Dalam musafir seorang sahabat terkena batu menyebabkan kepalanya luka, pecah dan sebagainya. Maka dibalut kepala tu.
Nak jadi cerita sahabat ni waktu malam berjunuk mimpi. Nak jadi cerita dan lagi mimpi luka-luka kepala waktu malam tidur bermimpi menyebabkan berjunuk. Maka dia tanyalah sahabat-sahabat lain, adakah dia perlu membuka balutan tu? Maka sahabat-sahabat kata kena buka lah nak mandi wajib. Mana boleh balut mandi wajib, kena buka lah balutan luka tu. Maka dia pun buka, maka dia mandi, menyebabkan dia mati. Dia mandi sebab apa? Dia buka balutan yang ada pada kepala, buka, dia mandi, darah keluar, menyebabkan sahabat ni meninggal. Maka sahabat-sahabat lain balik mengadu dia kepada Sallallahu Alaihi Wasallam tentang benda yang berlaku. Nabi kata mereka telah membunuhnya. Nabi kata tanyalah kepada orang yang mengetahui. Itu bab hukum, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, pergi tanyalah orang yang tahu, orang yang alim. Mai tanya tu imam, mai tanya ustaz kita berkait bab hukum. Maka Nabi kata hanya membasuh pada anggota yang sihat. Anggota balut dibalut juga. Basuh anggota yang sihat. Lepas tu sapu di atas balutan. Lepas tu bertayamum mesti 3. Basuh anggota yang sihat, sapu di atas balutan dan ganti dengan tayamum. 3 kena buat. Saya kata abang ni tak boleh abang tayamum saja, abang kena basuh anggota-anggota yang sihat, lepas tu sapu di atas balutan. Kalau di perut, sapu di atas perut, lepas tu ganti dengan tayamum. Habis Ustaz, saya nak kena balik mandi. Kena balik mandi lagi. Hak sembahyang zuhur tadi, hak sembahyang subuh ni nak kena qada balik. Ini kita pentingnya bila kita main dalam majlis ilmu, sekurang-kurangnya kita jumpa berkait tentang bab mandi. Tidak boleh terhalang walaupun sebahagian yang kecil kalau mandi wajib. Tu Saidina Ali dia bermusuh dengan rambut, kerap kali dia mencukurkan rambutnya. Saidina Ali dia tengok Nabi ni basuh rambut sungguh-sungguh ketika mandi hadas besar, menyebabkan Saidina Ali ni dia bermusuh dengan rambutnya, kerap dia mencukurkan rambutnya. Nampak kata takut sampai tahap tu. Takut bila tidak sah mandi wajib. Sembahyang wuduk kita tak sah, sembahyang kita tak sah, balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala tak terima ibadat-ibadat yang kita buat. Ni penting kita mai mengaji, tuan-tuan. Pihak masjid dah sediakan kita pengajian, kita pakat-pakat mai. Bukan kata mengaji saya saja. Banyak ustaz-ustaz yang mengajak sini, banyak turu mai. Sakan-sakan turu mai tempat kita. Rugi kita tak ambil peluang. Tok guru, ustaz mai tempat kita, dijemput mai untuk berkuliah, tuan-tuan. Kita ambil kesempatan. Kita tak mau dalam keadaan amalan seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran. Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an manthura. Kami tujukan perbicaraan di atas apa yang mereka lakukan. Mereka sangka baik, tapi kami jadikan dia umpama debu yang berterbangan. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kadang-kadang masa mengaji dia tak mengaji, tapi bukan sini ceritanya di Afrika tu. Sini pengaji belakang, cerita di Afrika ni. Ibadat sembahyang dia tak sempurna. Tu satu-satu ketika Nabi tengok seorang sahabat, Nabi suruh ulang sembahyang. Sembahyang lagi Nabi suruh ulang. Sembahyang lagi Nabi suruh ulang. Dia pun pening kepala, dia pun tak tahu. Dia tanya Nabi. Nabi kata, rokok dan sempurnakan rokok kamu. Tu Nabi kata sejahat-jahat manusia orang yang mencuri dalam sembahyang. Sejahat-jahat orang yang mencuri dalam sembahyang pun dia curi. Curi apa? Tidak menyempurnakan rokok ni. Kadang-kadang Allahu Akbar. Selalunya kalau sembahyang jemaah, alhamdulillah. Kalau sembahyang seorang-seorang, kita tengok dia sembahyang sunat seorang-seorang, Allah, sami Allah. Tuan-tuan tengoklah dulu ni di Indonesia kat sembahyang tarawih ni tak faham hari 7 minit 20 rakaat. Oh, habis ah. Seronok no. Ada itu dah viral 2 minggu sudah, seorang perempuan sembahyang macam tu, dia rokok sembahyang wiper. Tahu wiper?
Wepa kan tak berhenti. Berhenti sat dengan kadar lama subhanallah. Jadi kita ikut sunnah Nabi, rokok subhana rabbiyal azim mi wa bihamdi, baca 3, insya-Allah selamat kita. Kerana tumak ninah itu termasuk dalam rukun sembahyang. Rokok tumak ninah, tidak tumak ninah, sujud tumak ninah, duduk antara dua sujud tumak ninah. Kan jadi 17 rukun sembahyang. Ikut yang rukun 13, campur tumak ninah ada 4 jadi 17 rukun. Insya-Allah nanti kita sampai bab sembahyang nanti kita akan suruh seorang-seorang sembahyang tunjuk. Tapi taklah doa saja melawak. Tak suruh Kadang-kadang kita dulu kita pernah buat kalau masa sampai tentang rukun qauli, tentang bacaan Fatihah, kita habang kata minggu depan kita baca seorang-seorang, pakai tak mai lah. InsyaAllah kita tak suruh baca. InsyaAllah saya baca, kita pakai ikut. Esok sampai tajuk esok ni sampai hak rukun qauli, hak Fatihah. Saya baca, tuan-tuan baca, ramai-ramai ikut. Kita tak suruhlah baca seorang-seorang. Jadi hak law ni kalau tuan-tuan nak baca seorang, mai jumpa tuan imam kita, mai jumpa ustaz kita, mai jumpa tok guru kita. Abang ustaz, imam, saya nak baca Fatihah ni tolong dengar sah. Sekurang-kurangnya ada penyaksian kita esok di akhirat esok ni bahawa kita bertalaki musyafahah dengan guru kita tentang bacaan Fatihah. Kerana apa? Sebab Fatihah ni tak boleh kurang, tak boleh lebih, walaupun satu huruf, walaupun lebih ataupun kurang. Huruf Fatihah ada berapa siapa tahu? Huruf Fatihah ni, Fatihah daripada bismillah sampai waladhdallin ada berapa huruf? Siapa tahu? Saya tak mau tanya Tok Imam tahu. Saya tak tanyalah. 143 huruf. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Lebih sahaja tak sah, kurang sahaja tak sah. Ni esok insya-Allah kita sampai tajuk tu kita baca ramai-ramai dah. Bukan nak baca seorang-seorang, baca seorang pakai tak mai. Bukan mengaji macam dulu-dulu no. Kena baca ramai-ramai. Insya-Allah kita pakai perbetulkan bacaan-bacaan kita baik. Qala musannif rahimahullahu taala terdiri daripada 2 cara. Yang pertama cara yang diwajibkan. Ini hak penting hak cara yang wajib. Kalau sunat dapat pahala, benda yang sunat buat dapat pahala, tinggal tak berdosa tapi buatlah walaupun sunat. Dia kata sunat Zaid. Jangan hak sunat itulah yang nak untung kita. Macam kita meniaga tu hak modal kita ni hak wajib modal. Hak sunat tu hak untung. Kalau meniaga nak untung dah. Hak sunat itu memperelokkan ibadat kita hak wajib. Hak rukun-rukun ni semayang, dia ada semayang sunatnya. Kalau puasa, dia ada puasa sunatnya. Kalau haji, dia ada umrahnya. Kalau zakat, dia ada sedekahnya. Dialah dia nak memperelokkan ibadat kita. Kita semayang ni bukan kosong. Tak payah tanya, bukan kata tuan-tuan, saya pun semayang tak kosong tuan-tuan. Kalau kata saya kata ustaz, kalau nanti saya kosong esok baru saya nak semayang. Agak bila nak kosong? Nanti dalam Zaid, nanti saya ikhlas esok baru saya nak bawa duit dalam tabung. Agak bila nak ikhlas? Lalu tabung malam ni tak ikhlas dari boh. Sampai bila nak ikhlas? Kita bagi sehingga kita jadi ikhlas. Kita semayang sehingga kita jadi kosong. Jangan kita kata ustaz, nanti saya tua esok zaman lah mengaji, nanti saya tua esok saya mai lah semayang. Jangan kita kata macam tu. Aku nak mai rumah Allah sehingga aku tua. Aku nak mai ni rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga aku tua. Bukan mai, bukan lama, bukan kita berhijrah macam zaman Nabi. Hijrah daripada Mekah ke Madinah, ada balik nah? Ada yang tak balik, pi bertahun-tahun. Ada yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ni berhijrah daripada rumah kita mai masjid, sat lagi balik dah agak-agak. Balik duduk lama-lama pun dia pahala tak boleh duduk lama-lama ni. Mana boleh lama-lama lah Covid ni. Lagi insya-Allah saya pun nak balik. Tuan-tuan pun nak balik, tengok rumah besar, nak tengok kereta besar, nak tengok TV besar, nak tengok motor besar, nak tengok bini kecil. Bini jangan besar marahlah. Bini kecil kita nak balik tapi kita mai duk sat untuk nak balik ni. Jadi hak benda yang hak sunat kita jangan kita kata sunat buat tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa taala nak bagi pahala baik.
Yang wajib terdiri daripada dua perkara. Ilmu fiqh mengistilahkan sebagai fardu mandi. Cara mandi wajib dia sebut di sini ialah terdiri dua perkara. Fiqh mengistilahkan sebagai fardu mandi. Dia juga ada fardu juga mandi ni. Bukan kata sembahyang saja. Bukan saja puasa saja. Dia ada fardunya. Ada berapa fardu mandi wajib? Hanya ada dua sahaja. Kalau orang tanya kita fardu mandi wajib ada berapa? Ada dua. Yang pertama, niat. Ini tak boleh pisah lah. Niat. Sembahyang niat. Puasa niat. Cuma puasa niat beza sikit lah. Kalau amalan-amalan lain, niat berserta dengan buat. Kalau mandi, ketika air jatuh kepala tu, masa tu niat. Kalau sembahyang, masa kita angkat tangan Allah dengan ba tu niat. Tapi kalau puasa dah. Bermula masuk waktu maghrib, boleh niat dah. Tu special puasa. Masuk waktu maghrib, boleh niat dah. Sehingga sebelum masuk waktu subuh, waktu niat boleh niat lah. Waktu dia panjang niat. Buat waktu panjang dah niat. Jadi niat. Mula membasuh tubuh berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya segala amalan itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Inilah dalil. Kalau orang tanya kita niat tu sebagai fardu wudu, apa dalilnya? Maka kita jawablah dalilnya sabda Nabi, sesungguhnya setiap amalan tu di atas niat. Kalau bahasa Arabnya innamal a'malu binniyat. Atas niat kita lah. Maka kita kiaslah hadis ni apa yang kita buat ni kerana Allah. Kenori kerana Allah. Mengaji kerana Allah. Mengajar kerana Allah. Bukan kata kita nak sembah niat aja. Apa-apa niat kita kerana Allah. Tu dalam sembahyang kita, termasuk dalam sunat hay'ah, tak baca pun boleh, tapi kita baca supaya nak peringat diri kita ni. Nak bagi kita ingat selalu sehari semalam kita kalau sembahyang fardu 5 kali kita baca doa ni. Doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah. Kita dok sebut selalu, tapi kita kena faham. Ni kadang-kadang semayang 30 tahun, 40 tahun, mana pun tak tahu lagi. Kena beritahu tuan-tuan. Kita sekurang-kurangnya tahulah. Bab semayang sekurang-kurangnya kita tahu tuan-tuan. Lagu Nustan pun boleh hafal. Kabi kusi kabi gen boleh hafal. Pertama-tama kan ini hafal lah. Semayangku, ibadatku. Ibadat ni umum. Hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah terima. Tapi kalau kita main mengaji, main ibadah, kita buat sesuatu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala takkan terima. Contohnya Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Allah kata auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad orang yang dusta agama, orang yang tipu dalam agama. Tipu tuan-tuan luar, nampak pakai jubah, nampak pakai serban. Jaga tuan-tuan, takut tuan-tuan kadang-kadang kita ditipu oleh iblis yang akan kacau kita sampai bila? Ustaz, sampai dekat nak mati pun dia akan kacau kita. Tu kerja dia. Iblis dia akan kacau kita sehingga nyawa kita duk halkom dia akan main rupa mak kita, rupa ayah kita. Ni mak oi duk bagi susu dekat hang. Islam tu tak betul. Jangan duk mengucap lah. Oh jenuh tuan-tuan. Rupa tok guru ini aku duk mengajar hang dulu ni. Islam tu tak betul. Oh jenuh kita tuan-tuan. Kalau kita tak kuat tuan-tuan, kita kalah. Tu kita nak tentang masa kita kuat, kita ingat Allah, insya-Allah masa kita susah sakit, Allah akan ingat, Allah akan tolong kita.
Tapi kalau masa kuat kita lupa dengan Allah, kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, kita takut-takut tentang masa kita susah, Allah Subhanahu wa taala lupa kita. Allah sebut dalam surah Taha, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, bagi mereka kata Allah kehidupan yang sempit, kata Allah. Siapa yang tak ingat kepada Allah, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, Allah kata bagi mereka kata Allah kehidupan yang sempit. Sempit hidupnya, dan kami bangkit di akhirat besok kata Allah dalam keadaan matanya buta, kata Allah. Seronok dah tuan-tuan. Lah dah boleh celek, elok-elok, buta kita di akhirat zul ni. Mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta, ya Allah, sedangkan dulu kami boleh celek, ya Allah. Mereka akan tanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma qal. Berkata dulu, ya Allah, kami dulu ni kami boleh celek, ya Allah, kenapa kami dibangkit dalam keadaan buta? Allah kata apa? Dulu dibacakan ayat-ayat kepada kamu, kamu lupa, kata Allah. Dulu dibacakan ayat-ayat pada kamu, kamu lupa, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita takut macam tu. Insya-Allah kalau kita ingat Allah, tuan-tuan, masa Allah Subhanahu wa taala akan ingat, Allah akan tolong kita. Al-Quran akan tolong kita, akan bagi syafaat pada kita tu. Kita kuat seorang-seorang, tuan-tuan, sebelum kita tidur, tuan-tuan, bacalah sekurang-kurangnya 5 minit Al-Quran. Ataupun habis-habis lekeh, Nabi kata sebelum kamu tidur khatam Al-Quran. Lagi sakam saya nak khatam Quran macam mana? Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Ikhlas tu surah apa Ustaz? Kulhu. Kadang orang tak tahu. Di surah Ikhlas dia tak tahu Ustaz tu. Surah Kulhu insya-Allah dia tahu lah. Baca 3 kali sebelum tidur. Nabi kata baca 3, mengkhatamkan Al-Quran. Lama tak qul Allah? Sa'at. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kita tuan-tuan, hak mana hak Nabi buat, suruh kita buat. Contohlah, Nabi kata orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia sembahyang separuh malam. Tu kita ambil ni. Sembahyang jemaah jangan tinggal. Isyak. Maghrib pun buatlah, jangan tak main isyak Maghrib pun mainlah. Nabi kata orang yang sembahyang isyak berjemaah seolah-olah dia sembahyang separuh malam dah. Diikuti pula dengan sembahyang subuh berjemaah seolah-olah sepanjang malam dia beribadat pada Allah. Siapa larat nak buat sepanjang malam, tolong angkat tangan. Saya nak punggai dengan betul ayah ni. Tak larat nak. Ayah hak cakap lagi tak larat, tuan-tuan. Nak mangkit malam. Kalau nak buat pun tunggu-tunggu 10 malam terakhir Ramadan. Tu pun naziklah buat ramai-ramai. Kalau seorang-seorang buatlah. Pakai buat sunat awabi, pakai bin macam tu, pakai tak buat dah. Baik. Dia kata yang pertama niat, innamal a'malu binniyat. Cara niat ialah lintah dalam hatilah, kosak dalam hati kita. Sahaja aku mandi hadah besar. Sahaja aku mandi hadah besar. Niat dalam hati. Sahaja aku mandi wajib, ataupun sahaja aku mengangkat ada jenabah, ataupun sahaja aku mandi untuk mengharuskan sembahyang. Boleh belaka. Selalu kita sembahyang nawaitu raful hadasil akbarah lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi hadah besar kerana Allah Subhanahu taala. Niat dalam hati kita semua. Kita Imam Syafi'i sunat kita lafaz. Tuhan kita kata sahaja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu taala, ataupun saja aku mengangkat adab besar kerana itu niat kan? Tak lagi tu berkata-kata dalam hati. Niat dia tidak ada 1 2 3 4. Sahaja 1, aku 2, mandi. Tu bukan niat. Tu ada 1 2 3. Niat ni kosaan lintah lah nanti. Contohnya saya tebuk tuan-tuan, lintah tak? Telung ayam. Lintah tak? Dia ada tu. Telung itik, lintah tak? Lintah, nampak dia telung itik tu. Hak kita semua kita sunat dah masuk dah. Jangan kita diulang 4-5 kali dah. Allah
Sampai 10 kali orang pergi rokok dia tak masuk. Masuk dah. Masuk dah tuan-tuan. Sahaja sekurang-kurangnya sahaja aku semayang fardu maghrib pun tak apa dah. Maghrib 3 rakaat sunat sebut, pun tak sebut pun sah dah. Sebab apa? Ada maghrib, ada 2 rakaat dah maghrib. Mesti maghrib 3 rakaat. Masuk dah, tak payah kita duk ikut syaitan lah. Syaitan kata bar tu bagi tebal sikit hang nipis ni. Ulang 4-5 kali dia tepuk tangan. Oi, dia berjaya. Masuk dah. Allahu Akbar. Lintah dalam hati kita. Sahaja aku semayang fardu maghrib ataupun sahaja aku mandi wajib. Lintah hati kita. Maksudnya terlintahlah. Hak kita sebut tu sunat lah. Sahaja aku semayang. Tu kadang-kadang jadi masalah. Dia sebut sampai nama Tok Imam boleh sebut. Sahaja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat ikut imam. Nama apa imam lah ni? Lupa. 10 kali dia ulang. Tak payahlah. Allahu Akbar tu masuk dah lah. Cuma ulama-ulama buat nak bagi kita mudah. Tak payah kita duk payah-payah. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama tu mudah. Kita jangan duk beri payah-payah lah. Masuk dah tu. Umpama kita buka lampu, di sini dia menyala dah. Umpama macam tu lah. Buka switch, automatik lampu semua menyala. Macam tu lah. Kosak dalam hati kita. Tujuan kita letak ayat tu kenapa? Memang hakikatnya. Cuma kalau imam-imam lain, maksudnya apa? Niat kita rumah tu kira niat dah. Hak di rumah tu kira. Kita Imam Syafi'i tu baru azam. Maksudnya kita main ialah buat niat buat serta niat kita Imam Syafi'i. Nah, kalau imam lain, hak rumah tu kira niat dah. Cuma kita Imam Syafi'i niat berserta dengan buat Allah tu. Masa tu kita sertakan dengan niat. Kalau mandi pun serta ketika ayat tak di atas kepala kita, maksud niatlah saja aku mandi wajib. Dah sah dah tu. Dah sah tu. Sahaja aku mandi wajib, atau sahaja aku mengangkat janabah, ataupun sahaja aku mandi. Ini kita kena jaga, kena ceritalah. Kalau kita main, insya-Allah lah di rumah kita, isteri kita, anak kita kena ajak dia. Kena bagi tahu. Kita okey dah main mengaji, okey selamat dah. Balik rumah kena beritahu, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli kamu. Kita syurga nah. Kita nak masuk syurga, mai bini kita. Oh, abang pandai nak masuk syurga seorang-seorang nah. Tak pernah suruh pun kami semayang. Tak pernah ajak pun kami semayang. Tak pernah ajak pun kami mandi wajib. Oh, abang senang nak masuk syurga nah. Jaga kita tuan-tuan. Mai anak kita, jenuh kita tuan-tuan. Tapi mana yang bawa isteri, selamat dah tuan-tuan. Isteri dia mai. Tu kita betul-betul pakat bawa mai. Kita pakat bawa mai isteri kita. Bayangkan kita mandi lelaki ada 50 orang, 100 orang, campur bini kita jadi 100 orang. Tu kalau tuan-tuan nikah seorang. Kalau 4 orang, ramai tak? Ramai. Ada berani. Saya tak opa sangat tuan-tuan. Saya cuma buat madu lebah. Nak bermadu tak berani. Sebab apa? Lebah saya tu lebah kalau madu peluluk tak apa tuan-tuan, dia urung. Tapi kalau madu lebah, jaga tuan-tuan, tidak luar tuan-tuan. Melawak orang perempuan. Baik, sambung sikit no. Atau sahaja aku mandi untuk melakukan sesuatu yang mengharuskannya memerlukan pada mandi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, fardu mandi yang kedua ialah membasuh seluruh badan yang zahir dengan air, termasuk kulit atau rambut. Air juga hendaklah sampai ke bahagian dalam rambut dan pangkalnya. Al-Bukhari telah meriwayat daripada Jabir, dia telah ditanya tentang mandi, lalu dijawab, Nabi SAW mengambil 3 cebok air dengan 2 tapak tangan, kemudian baginda mencurahkannya ke atas kepalanya, kemudian baginda membasuh seluruh jasadnya. Mula sunat kan, mulakan di bahagian atas lah, sunat lah, mulakan di bahagian kepala, lepas tu sebelah kanan, lepas tu sebelah kiri. Kalau kita lah mudah buka paik, buka paik duk buah paik, gosok kepala.
Cuma mandi wajib nak kena seluruh badan kita, tidak terkecuali walaupun bahagian yang paling kecil. Contohnya pelipat-pelipat, bawah-bawah pelipat perut kita, pusat kita ni kena jaga. Kalau hak di bawah pelapik-pelapik tu, kalau contohnya kita terpaksa duduk, maka wajib tu adalah duduk tu adalah wajib. Contohnya kalau kita berdiri kena dah, bahagian-bahagian yang berlipat tak kena, maka wajib kita kena duduk ketika mandi. Kerana apa? Boleh kita duduk cangkung, maka kawasan-kawasan yang belikat akan terbuka. Ni kita kena jaga tu. Beritahu ke anak isteri kita. Kalau semayang berdiri memang tak sah tuan-tuan. Kalau mandi, kalau mandi berdiri, dalam keadaan berdiri tidak sah, kena duduk. Sebab apa? Kalau duduk dia takkan terbuka. Dah bunyi tuan-tuan. Kita masih lagi SOP lagi. Kita berhenti tu masih lagi. Kita akan sambung esok ni yang kedua. Sambung lepas raya tu. Ni nak puasa dah. Sambung lepas raya esok. Saya ucapkanlah selamat balighna Ramadan. Mudah-mudahan insya-Allah Ramadan pada tahun ni Ramadan yang hak kita, maksudnya kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah sebut la'allakum tattaqun. Insya-Allah kita berhenti dan tu insya-Allah tuan-tuan tanda yang kedua, iaitu membasuh seluruh badan yang zahir. Wallahu a'lam. Marilah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.